Selangor merupakan negeri dengan jumlah penduduk paling ramai di Malaysia iaitu hampir 7 juta. Tidak hairanlah negeri ini juga menyimpan pelbagai kisah-kisah seram yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Di sini admin senaraikan 5 tempat paling seram di Selangor. You are watching Top 5 Malaysia. Tahniah Nik Zulfa, anda telah memenangi giveaway duit. Sila DM Instagram Top 5 Malaysia untuk tuntutan hadiah. Nombor 5. Asrama Cybertel Bangi. Asrama Cybertel di Bangi merupakan bangunan yang ditinggalkan lebih 10 tahun dan terdapat sekitar 4,500 unit rumah, dan pada mulanya ia dibina bertujuan untuk disewakan kepada pelajar-pelajar universiti kawasan itu, namun disebabkan faktor kewangan, bangunan ini telah ditinggalkan. Ini saya percaya tambah rekreasi lah untuk yang lepak-lepak, jogging ke apa. Ada gazebo kat kawasan tengah ni, dikelilingi oleh bangunan-bangunan. So bila abandon, bayangkan kalau you guys duduk sorang-sorang kat sini, memang agak. Terdapat seorang pengguna Twitter bernama Jijo Alfonso pernah menceritakan pengalamannya di Cybertel ini pada tahun 2015. Dia telah pergi ke situ dengan sekumpulan tim paranormal selepas waktu Isyak, dan ketika dia baru sahaja melangkah masuk ke dalam Cybertel itu, kakinya sudah terasa lenguh dan berat dan berasa sangat pelik. Mereka telah berkumpul di kawasan gambar ini dan setiap 2 orang akan pergi untuk duduk di bangunan berlainan. Mereka telah diberikan sebatang lilin dan walkie-talkie, namun tidak diberi membawa telefon. Sewaktu dia berdua sedang duduk, dia berasa cuak sebab terdengar bunyi orang mengheret rantai besi dan ternampak bayang orang lalu. Kemudian rakannya pula ketika itu sibuk merekod video dan mengambil gambar. Namun tiba-tiba rakannya itu senyap seperti ada sesuatu yang berlaku. Apabila dilihat semula rakaman tersebut, ternampak seperti rambut di belakangnya. Rakannya itu memakai cap, namun mengapa ada rambut misteri pada video tersebut? Nombor 4. Banglo sewa RM50. Kamal, alam gaib tu wujud, Kamal. Jin dan syaitan ada sekeliling kita. Kau rasa lain macam Amal. Kau betul ke nak duduk sini? Kisah banglo sewa RM50 sudah menjadi sebuah legend di Shah Alam, sehinggakan kisah ini turut dijadikan sebuah filem berjudul Banglo Section 2 yang dibintangi oleh pelakon popular seperti Eddie Ashraf dan Hairul Azrin, dan turut dijadikan filem Rumah Sewa RM50 pada tahun 2014. Kisah seram banglo ini bermula disebabkan harga sewa rumah ini yang tidak masuk akal, iaitu RM50 sahaja, dan ini telah menarik perhatian ramai pelajar ketika itu untuk sewa di rumah ini. Pada mulanya, rumah ini dikatakan telah diduduki oleh satu pasangan suami isteri yang mengamalkan ilmu hitam. Dan setelah beberapa bulan tinggal di sini, mereka telah terlibat dalam kejadian pembunuhan ngeri. Dan yang anehnya adalah mayat si suami, iaitu pengamal ilmu hitam tersebut, tidak dijumpai. Terdapat juga cerita bahawa sekumpulan pelajar tabligh telah menyewa di rumah ini, dan ketika mereka semua berkumpul beramai-ramai untuk bacaan doa, tiba-tiba terdapat sebuah kepala manusia telah terjatuh di hadapan mereka semua. Kemudian mereka terus keluar dan berpindah ke rumah yang lain. Selain itu, terdapat juga kisah bahawa sekumpulan pelajar di UiTM Shah Alam yang menyewa di rumah Section 2 ini, dan tuan rumah itu hanya meminta deposit rumah sebanyak RM50, dan tuan rumah sudah memberitahu supaya tidak membawa barang yang banyak kerana dikatakan penat untuk angkat balik. Pada hari kedua mereka di rumah ini, dan apabila sedang nyenyak tidur, salah seorang daripada mereka telah ditarik dengan kedua-dua belah kaki sehingga jatuh dari katil. Kemudian dia berasa marah kerana beranggap rakannya ingin bergurau, namun apabila dia keluar dari bilik dan kesemua rakannya sedang tidur, pada waktu itu juga dia terdengar suara budak-budak sedang ketawa.
Kemudian pada tahun 2019, terdapat channel Metro Wealth Pictures pernah membuat eksplorasi di rumah sewa ini dan pada video itu terdapat komen bahawa rumah tersebut telah pun bertahun dihuni oleh manusia dan berharap agar tiada mana-mana pihak yang ingin melakukan rakaman di situ tanpa keizinan. Selain itu, pada tahun 2019 terdapat channel Orpado 1968 telah membuat eksplorasi untuk ke rumah sewa ini namun memang dilihat sudah berpenghuni. Dah ada orang. Dah ni lah rumah ni. Ni ada orang. Ni ke rumah dia? Dah ada orang lah. Dah ada orang. Okey. So dah ada orang. Tak apa kita pergi yang rumah tadi tu. Rumah tadi tu. Sebelum admin teruskan, sekiranya anda sedang mencari kurma berkualiti tinggi dengan harga yang berpatutan, admin sarankan korang beli kurma ajwa oleh Mahnas Food yang telah diimport terus dari Madinah. Harga bagi 500 gram hanya RM32 sahaja dan terdapat lebih 60,000 rating 5 bintang oleh pembeli di Shopee dan kesemuanya sangat gembira kerana rasanya tidak terlalu manis dan sangat fresh. Boleh tekan link di bawah untuk membeli. Nombor 3. Menara U2 Shah Alam. Terdapat kisah yang diceritakan oleh Ikmal Hanif tentang Menara U2 iaitu sebuah apartmen yang terletak berdekatan dengan pusat pendidikan MSU. U2 ini sering menjadi tempat di mana pelajar-pelajar sekitar Shah Alam untuk sewa disebabkan lokasinya yang strategik. Namun tempat ini juga telah menyimpan pelbagai kisah seram dan misteri. Menurut Ikmal Hanif, Menara U2 ini merupakan tempat sugar daddy mencari anak-anak ikan dan di sini juga sering berlaku kes-kes rogol. Dan terdapat juga info dari Twitter bahawa terdapat seorang pelajar telah menjadi mangsa rogol sewaktu pelajar tersebut ingin membuka pintu untuk masuk ke rumah. Selain itu, terdapat juga tweet pada tahun 2017 bahawa terdapat pelajar UiTM Shah Alam telah dirogol sewaktu di menara U2 itu. Kemudian terdapat cerita bahawa rumah-rumah di sini juga telah disewakan oleh sugar daddy untuk diletakkan sugar baby atau anak ikan. Dan kadang-kadang mereka ini dalam keadaan mengandung dan anak ikan ini juga ada yang beranak bersendirian di sini dan banyak juga kemungkinan yang anak yang dilahirkan tersebut mati disebabkan tiada pemantauan oleh pakar. Sudah tentu banyak berlaku pertumpahan darah daripada perkara tersebut dan ini menyebabkan banyak jin dan syaitan tertarik untuk berada di sini. Selain itu, terdapat juga cerita bahawa tempat ini sering berlaku kes bunuh diri. Kemudian pada masa tertentu, salah sebuah lift di sini sering terdapat penunggu iaitu seorang perempuan berpakaian biasa dan sering memandang ke bawah di dalam lift tersebut. Lift turun. Ting. Sampai tingkat bawah. Bila lift tu buka, kita keluar. Perempuan tu tak keluar, dia tunduk ke bawah je. Dia duduk je sampai lift tutup kembali. Maksudnya dia stay je dalam lift tu. Memang itulah tempat tinggal dia. Itulah antara kisah seram di Menara U2 Shah Alam. Jika anda ingin mendengar cerita penuh, boleh ke channel Ikmal Hanif. Nombor 2. ICT Shah Alam. ICT merupakan sebuah perbandaran baru yang terletak di Seksyen 7 Shah Alam dan telah dihubungkan dengan lebuh raya Persekutuan. Di ICT ini terdapat sebuah shopping mall mewah iaitu Central ICT dan terdapat juga tempat tarikan pelancong yang menarik seperti ICT Theme Park, Snow Walk by ICT dan Waterworld ICT. Kebiasaannya, ramai pelancong dan para pelajar sekitar Shah Alam akan datang ke ICT pada waktu malam disebabkan terdapat lampu-lampu yang menarik yang dihiasi di pokok-pokok dan pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan seperti bumper car, Ferris wheel dan banyak lagi. Namun, di sebalik keseronokan di ICT Shah Alam ini, terdapat juga pelbagai penampakan-penampakan seram yang sering berlaku. Antaranya telah disebarkan pada tahun 2014 di mana terdapat sekumpulan lelaki seramai 4 orang telah mengambil gambar berlatarkan lampu-lampu di ICT ini. Dan apa yang mengejutkan adalah terdapat kelibat seperti seorang wanita Cina berambut panjang di belakang mereka.
Selain itu, terdapat juga kisah diceritakan pada Blogspot tahun 2010 oleh Izman di mana dia telah merasakan bahawa terdapat kehadiran entiti seram di dalam gambar yang diambil iaitu bentuk bubble tersebut. Ini kerana ramai pengamal paranormal menganggap entiti itu sebagai makhluk halus. Seterusnya, terdapat juga kisah seram yang pernah dialami oleh seorang YouTuber Azrina Bakar ketika di ICT. Menurutnya, pada ketika itu, dia pergi sewaktu ICT baru sahaja buka dan hanya ada tarikan lampu-lampu menarik sahaja di situ. Sewaktu dia mengambil gambar rakannya di hiasan lampu, gambar tersebut menjadi pudar dan dia berasa aneh kemudian mengambil gambar sekali lagi. Namun gambar kedua juga kelihatan pudar dari pinggang hingga ke atas. Kemudian pada gambar ketiga yang diambil, hanya gambar mukanya sahaja yang kelihatan blur. Kemudian dia gigih ambil gambar lagi dengan banyak. Dua gambar sebab apa? First gambar I tangkap, I dah terkedu, I dah terdiam waktu tu. Second gambar I tangkap, I dah speechless, I tak boleh nak cakap apa-apa. I just panggil je untuk tengok gambar tu. I cakap dengan you guys cerita ni bukan rekaan, cerita ni adalah benar-benar berlaku pada I. So I panggil kawan I, jom sini datang tengok gambar ni. Waktu tu I dah shaking, I dah pucat, I dah menggeletar. Gambar dia daripada sini ke atas macam muka orang lain. I tak tipu. Muka orang lain dan muka dia warna merah. Waktu tu muka dia warna merah, yang muka dia di muka orang lain. Kita orang tak tengok like lama-lama gambar tu sebab I dengan dia dulu dah macam dah. Kemudian mereka yang ketika itu sedang berasa takut terus padam gambar tersebut. Seterusnya mereka semua mematikan telefon kerana takut akan entiti tersebut mengikut pulang ke rumah. Apa yang pelik lagi adalah seorang lagi rakannya yang mengambil gambar di tempat yang lain juga mengalami peristiwa aneh di mana fonnya sering mati dengan sendiri sewaktu ingin mengambil selfie. Kemudian mereka segera beredar dari situ secepat mungkin. Ingin mendengar kisah penuh boleh ke channel Azrina Bakar. Itulah antara kisah seram yang ada di ICT Shah Alam. Nombor 1. Balai Polis Gombak Lama. Seorang kata dekat Balai Gombak ada macam-macam penampakan lah, pocong lah. Ada orang kata langsui kat belakang tu. Di sebelah belakang ada satu macam perigi tau. Perigi lama lah. Kat situ ada orang kata dengar suara. Balai Polis Gombak Lama ini dipercayai digunakan ketika zaman komunis di mana ia bertujuan untuk menjaga keselamatan orang-orang asli daerah Gombak dari ancaman komunis. Balai polis ini terletak berhadapan Jalan Lama Bentong Kuala Lumpur dan ia dikelilingi hutan tebal dan jauh dari kawasan orang ramai. Dan kini jalan itu digunakan oleh lori-lori muatan berat. Terdapat ramai tim paranormal pernah datang ke sini dan ada yang berjaya merakam beberapa entiti aneh pada gambar. Antaranya terdapat kelibat putih pada tingkap balai polis ini dan terdapat penampakan seperti batu nisan pada bulatan merah gambar tersebut. Selain itu terdapat juga penampakan yang seram di sekitar jalan balai polis Gombak ini di mana sebuah kereta Viva telah kemalangan dan ternampak kelibat tangan misteri. Selain itu, terdapat tim paranormal yang pergi ke dalam balai polis ini menceritakan bahawa ternampak seperti lembaga hitam yang tinggi sedang tunggu kehadiran mereka. Story nampak macam ada seseorang tengah tunggu kehadiran kita orang lah. Memang ada orang tengah berdiri lah. Orang tu tinggi. Dia rasa lembaga hitam lah, senang. Sebab memang tak nampak muka tapi dia memang gelap. Balai polis ini juga dikatakan sering menjadi tempat pemujaan syaitan dan terdapat banyak kisah-kisah seram yang dialami oleh mereka sewaktu datang ke sini. Itu sahaja video pada hari ini. Jom komen sekiranya anda mempunyai kisah-kisah seram di Selangor. Komen juga manakah tempat paling seram antara kelima-lima senarai ini. Sebelum admin teruskan, sekiranya anda sedang mencari kurma berkualiti tinggi dengan harga yang berpatutan, admin sarankan korang beli kurma ajwa oleh Mahnas Food yang telah diimport terus dari Madinah. Harga bagi 500 gram hanya RM32 sahaja dan terdapat lebih 60,000 rating 5 bintang oleh pembeli di Shopee dan kesemuanya sangat gembira kerana rasanya tidak terlalu manis dan sangat fresh. Boleh tekan link di bawah untuk membeli.